Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan penuh keberkatan pada pagi ini dapat lagi kita bersama-sama dalam kelas pendidikan Islam tahun 5. Dan kita masih berada dalam tajuk dalam bidang hadis yang menceritakan tentang pemimpin. Okey. Tajuknya sayangi pemimpin kita. Dan hari ini kita akan masuk pada bahagian yang terakhir. Ini bahagian terakhir dalam tajuk sayangi pemimpin kita ni, iaitu pada muka surat 42 buku teks kamu, iaitu cara mentaati pemimpin dan kepentingan mentaati pemimpin. Masih ingat lagi apa yang dimasukkan dengan pemimpin? Masih ingat lagi? Okey, kita ulang sedikit. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Okey, pemimpin ini adalah seseorang yang dilantik menjadi ketua. Tak kiralah ketua negara ke, ketua negeri ke, ketua sekolah ke, ketua kelas ke, ketua kumpulan ke. Siapa-siapa saja yang dilantik menjadi ketua, maka dia kita namakan pemimpin. Dan dalam hadis ini, hadis yang kita dah baca pada minggu lepas, minggu sebelum ini, Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada kita, Nabi bersabda bahawa kita wajib taat kepada pemimpin, patuh kepada pemimpin. Kita wajib taat dan patuh kepada pemimpin selagi mana arahan ataupun suruhan pemimpin itu tidak menyalahi syariat Islam. Maksudnya pemimpin tidak menyuruh kita melakukan perkara yang tidak baik. Selagi apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu perkara yang baik, perkara yang memberi kebaikan kepada semua, wajib untuk kita patuh walaupun kita tidak suka. Kalau kita suka atau tidak suka, wajib kita patuh. Sama ada kita suka ataupun tidak suka. Selagi mana perkara tersebut ataupun arahan tersebut tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar syariat Islam, maka wajib kita patuh pada arahan dan perintah pemimpin tersebut. Baik, hari ini kita masuk pada bahagian terakhir, cara mentaati pemimpin. Okey, bila kita sebut semua orang Islam, kita rakyat bawahan ini, kita orang bawahan ni wajib taat kepada pemimpin. Jadi bagaimana cara mentaati pemimpin? Okey. Yang pertama, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Baik. Apa itu pemimpin yang beriman dan bertakwa? Di kalangan kita ada pemimpin yang beragama Islam dan juga sentiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Pemimpin segitu, yang sebegitu, kita wajib taat kepada dia. Yang beriman ni dia orang Islam lah. Orang Islam yang beriman dan juga bertakwa, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jika ada pemimpin yang sebegini, maka wajib kita taat pada perintah dia. Yang kedua, cara mentaati pemimpin, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Kalau kita ambil pemimpin yang tidak adil dan tidak amanah, maka sukar untuk kita patuh dan taat pada perintah dia, sebab dia tidak adil dan dia tidak amanah. Jadi dalam memilih pemimpin, pilih yang adil dan amanah, maka mudah untuk kita taat segala arahan dan perintah dia. Okey. Maka dan tidak akan menimbulkan sebarang masalah dalam sesuatu organisasi. Baik. Yang ketiga, bekerjasama dalam melakukan kebaikan.
Taat kepada pemimpin ni, kita orang bawahan, rakyat bawahan ni bekerjasama dengan pemimpin untuk melakukan semua perkara yang baik yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Yang keempat, nasihat menasihati dengan penuh hikmah. Kita orang bawahan, kalau kita nampak pemimpin kita melakukan kesilapan, maka kita nasihatkan dia supaya dia berubah, supaya dia kembali melakukan perkara yang baik. Begitu juga dengan pemimpin, bila rakyat bawahan melakukan kesalahan, maka pemimpin akan menasihat rakyat bawahannya. Begitu, saling nasihat menasihati. Baik, seterusnya yang kelima, sentiasa mendoakan kesejahteraan pemimpin. Kita mendoakan, ya Allah, murahkanlah rezekinya, permudahkanlah urusan dia memimpin kita, berikanlah kebaikan kepada dia, berikanlah kesejahteraan kepada pemimpin kita. Kita doakan yang baik-baik untuk pemimpin kita. Jika pemimpin kita menjadi baik, maka kebaikan itu juga akan kita rasakan, akan kita rasai. Baik, yang keenam, menghargai jasa dan pengorbanan pemimpin. Bukan senang ya anak-anak nak jadi pemimpin, nak mengawal ataupun nak mengetuai sesuatu kumpulan, nak mengetuai negara, mengetuai negeri, bukan senang. Banyak jasa dan pengorbanan yang perlu dilakukan oleh pemimpin. Maka kita sebagai rakyat, kita sebagai orang bawahan, mestilah sentiasa menghargai jasa pemimpin. Itu cara kita taat pemimpin. Hargai jasa dia. Janganlah kita caci maki dia, kita kutuk dia. Walaupun ketika mana dia melakukan kesilapan, kita kutuk, kita umpat dia, jangan. Seperti pada apa yang berlaku pada hari ini, bila pemimpin kita buat perkara yang baik, perkara yang kita setuju, maka kita puji. Tapi bila pemimpin kita melakukan kesilapan, kita keji, kita hina, kita kutuk. Semua tu berlaku dalam Facebook dan sebagainya. Jangan. Kalau pemimpin kita melakukan kebaikan, kita puji. Kalau pemimpin kita melakukan kesilapan, kita sama-sama tegur supaya dia berubah. Begitu. Jangan kutuk, keji, umpat dia, hina dia, seolah macam dia tak ada jasa langsung pada negara kita. Jangan. Pemimpin banyak jasanya, maka hargai dia, dan ada cara kita nak menegur dan menasihati dia. Ada 6 cara mentaati pemimpin. Baik. Kita masuk pada yang terakhir, kepentingan mentaati pemimpin. Apa pentingnya kita taat kepada pemimpin ni? Yang pertama, mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dan orang bawahan. Bila orang bawahan taat kepada pemimpin, maka hubungan kita dengan pemimpin pun akan menjadi hubungan yang baik. Kita tak ada istilah kita bergaduh dengan pemimpin, ataupun pemimpin kecil hati dengan kita, pemimpin marah dengan kita, kita pun tidak puas hati dengan pemimpin, tidak akan berlaku. Bila kita taat, maka hubungan pemimpin dengan orang bawahan itu akan menjadi baik. Yang kedua, dapat mengembangkan syiar Islam. Bila pemimpin suruh kita melakukan perkara yang baik, perkara yang yang selari ataupun perkara yang mengikut syariat Islam, maka bila kita lakukan perkara tersebut, maka syiar Islam akan berkembang. Contoh, pemimpin menggalakkan kita untuk membayar zakat. Pemimpin arahkan kita bayar zakat. Pemimpin arahkan kita untuk solat berjamaah di masjid. Pemimpin arahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Bila kita lakukan, maka syiar-syiar Islam itu akan berkembang. Bila kita taatlah. Okey. Yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Bila semua orang taat kepada pemimpin, takkan ada pergaduhan. Dia yang akan bergaduh bila sebahagian taat, sebahagian lagi tidak taat, maka berlaku perselisihan dan pergaduhan. Ini tidak baik. Seperti banyak berlaku dekat sesetengah negara, bila mana rakyat tidak taat kepada pemimpin, ada berlaku kekacauan, berlaku peperangan dan sebagainya. Kita tidak mahu perkara tersebut berlaku di negara kita. Yang keempat, menjamin keharmonian negara. Ya, negara kita harmoni. Bila kita taat kepada pemimpin, maka negara kita akan aman dan sejahtera.
Taat pada perkara-perkara yang baik sahaja. Itu maksud ustaz. Okey. Yang kelima, memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mantapkan keimanan kepada Allah? Sebab kita bila kita taat kepada pemimpin, maknanya kita ikut apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi suruh kita buat. Bila kita ikut apa yang Nabi suruh, maka kita pun ikut apa yang Allah suruh. Apa yang Nabi sebut itu datang daripada Allah, maka semua akan selari. Kita taat pemimpin sama macam bila kita taat kepada pemimpin, maka kita ikut apa yang Nabi suruh. Kita ikut apa yang Nabi suruh, kita dah ikut apa yang Allah suruh. Dia berkait. Apa yang Nabi cakapkan, apa yang Nabi sabda itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, disegani dan dihormati oleh negara lain. Bila kita taat kepada pemimpin, negara kita menjadi harmoni, negara kita menjadi semakin maju, maka negara-negara lain akan segan dan hormat kepada negara kita. Okey, habis pada cara mentaati pemimpin dan kepentingan mentaati pemimpin. Baik. Ni yang terakhir. Taatilah pemimpin kita demi menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Baik, habis tajuk ini. Jadi kesimpulannya, kita sebagai rakyat, kita sebagai orang bawahan wajib taat kepada pemimpin selagi mana apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut tidak bercanggah ataupun tidak menyalahi syariat Islam, walaupun kita tidak suka perkara tersebut. Sama ada kita tidak suka, sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, wajib kita ikut. Kalau pemimpin perintahkan kita melakukan maksiat, maka tidak wajib untuk kita patuh dan taat, tak wajib. Baik, di akhir kelas ini Ustaz nak bagi tugasan sedikit. Kamu buat dalam buku P, muka surat 44, soalan 1. Ini, buat yang ini. Hasilkan nota kreatif dalam kumpulan yang mengandungi perkara berikut. Tak apalah kamu tak duduk dalam kumpulan, kamu buat seorang-seorang kan. Kita tak boleh nak berkumpul, buat seorang-seorang. Setiap seorang siapkan soalan nombor 1 ni. Okey. Buat nota kreatif yang mengandungi perkara berikut. Yang pertama, maksud pemimpin. Cari maksud pemimpin dalam buku teks. Dalam tajuk tadi, Ustaz dah ulang semula tadi. Yang kedua, cara beradab dengan pemimpin. Yang ketiga, kepentingan mentaati pemimpin. Cari dan buat dalam bentuk nota. Contoh, maksud pemimpin apa? Okey, cara beradab dengan pemimpin apa? Berdoa kepada pemimpin. Kita patuh kepada pemimpin. Itu cara. Buat dalam bentuk nota. Dah siap, hantar kepada Ustaz secara personal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.